Bismillahirrahmanirrahim. Tiada siapa yang boleh terfikir bahawa Tun Dr. Mahathir yang kehebatannya hampir diterima oleh semua kalangan pemimpin UMNO tiba-tiba boleh melawan UMNO. Tentu ada sesuatu yang amat tidak kena dengan kepimpinan UMNO dan negara sekarang. Dari sudut ini, biarpun letih, Tun Dr. Mahathir sedang menjalankan tanggungjawab. Dalam keadaan dia yang pernah dilihat seolah-olah begitu kebal, tiba-tiba dia senang-senang boleh disembur gas pemedih mata semasa berada di lapangan terbang Pengkalan Cepa. Disindir sebagai iblis oleh Perdana Menteri di Kuantan Pahang dan disela sebagai beruk oleh menantu Perdana Menteri di Persidangan Perwakilan Pemuda UMNO bahagian Kelang, Selangor. Beliau dinafikan pentas untuk menyatakan pandangan dan kritikannya. Pintu mesyuarat-mesyuarat UMNO hampir segenap peringkat nampaknya ditutup serapat-rapatnya. Hatta Tun telah mengeluarkan bukti bagaimana sebahagian perwakilan telah disogok wang RM200 setiap perwakilan semata-mata untuk memastikan beliau gagal mewakili Kubang Pasu dalam Perhimpunan Agung UMNO yang sama-sama telah kita saksikan. Pertanyaannya, jika kepada bekas Presiden UMNO pun hampir tergamak mereka lakukan ini, maka terhadap pembangkang dalam pilihan raya akan datang macam mana? Terkini pula, Tun Dr. Mahathir kelihatan sedang diseret ke Suruhanjaya Diraja. Di peringkat ini, jauh di hati seluruh rakyat, timbul pertanyaan yang kencang bertubi-tubi berbunyi, sebenarnya betulkah negara kita ini berada di tangan ketua-ketua UMNO atau BN yang jujur dan beramanah, atau sebaliknya? Mereka tahukah ke mana kita akan dibawa akhirnya? Dalam perkembangan yang lain, kita juga tidak terfikir pun bagaimana Taksin telah dirampas kuasa oleh tentera pada 23 September 2006. Dalam keadaan gah dengan kemenangan besar dalam pilihan raya lalu, semua orang tidak dapat lupakan layanan Taksin terhadap penduduk di Masjid Gerisik yang telah dihujani dengan peluru dan masyarakat Islam di Takbai yang telah ditembak, disepak dan dipijak. Dalam kesombongan melampau berada di puncak kuasa itulah Bangkok telah menyaksikan sebuah kup diktat yang memeranjatkan. Namrud, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, Jamal Abdul Nasir, Kamal Atatürk, Tito, Pinochet, Sukarno dan Marcos adalah contoh-contoh lepas yang membawa mesej yang sama. Hatta sekuat-kuat Bush itu sendiri pun sedang mengalami saat-saat kegoncangan. Ratusan juta rakyat Amerika sedang gairah menunggu kejatuhannya. Dari pelbagai peristiwa ini, jelas bahawa ada lagi rupanya kuasa Allah yang maha mengatasi. Dalam sekelip mata, dia yang bersifat dengan segala Al-Jabbar, Al-Mustaqim dan Al-Mutakabbir boleh memaksa hujung jatuh dan pengakhiran segala sesuatu itu mengikut kehendaknya. Dalam pelbagai dimensi kezaliman, tak dapat disukat betapa banyak darah, tangisan, doa dan air mata melibatkan seluruh derita rakyat telah tumpah. Inilah kuasa doa. Inilah mujarabnya permohonan orang-orang yang dizalimi. Pintu langit tidak terhijab, bahkan boleh terbuka dengan sekelip mata dengan seizin Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut doa orang-orang yang tertindas. Dalam suasana wisil pilihan raya umum ke-12 telah disangkut kemuncung referi, beringat dan gerunilah senjata orang mukmin. Jangan sampai berulang apa yang telah dilalui oleh Taksin dan rakan-rakannya. Buat rakyat Malaysia, amnya, jika boleh saya berseru, maka gunakanlah hak mengundi masing-masing dengan penuh tanggungjawab. Untuk kali ini, marilah sama-sama kita cuba dengan sungguh-sungguh untuk keluarkan Malaysia dan selamatkan negara yang kita sama-sama cintai ini dari gaung penolakan rasuah,
pembunuhan Al-Tantuya secara amnya, fasya dan kesesatan yang maha dalam. Buat seluruh pengundi Islam pula, teruskanlah berdoa dan bersolat hajat. Inilah kesempatan terbaik untuk melakukan hijrah, yakni meninggal semua perkara yang dilarang oleh Allah. Pertukaran kerajaan melalui pilihan raya seperti yang berlaku di kebanyakan negara telah terbukti boleh membawa masa depan kebahagiaan dunia dan akhirat yang lebih cerah. Undi itu sejenis ibadat. Sekiranya ia menurunkan kerajaan yang syirik, khurafat, dosa dan maksiat. Tentu sekali menurunkan kerajaan lemah jenis ini adalah jenis kerja yang soleh, yang cukup besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.